Baik, seterusnya hari ini untuk topik terakhir lah kiranya di Sansat Pagi Malaysia hari ini kita cerita sedikit lagi berkenaan belanjawan 2021 kerana selepas ini kita akan ke Parlimen untuk menyaksikan sendiri bagaimanakah belanjawan ataupun dengan nama lain Rang Undang-Undang Perbekalan bagi tahun 2021 ini akan diluluskan ataupun tidak, persoalannya masih lagi menjadi tanda tanya. Jadi kita bawakan seorang tetamu di studio ini untuk kita kupas sikit sebanyak sebelum persoalan itu terjawab di studio. Hari ini Ridwan, kita bersama dengan Dr. Muhammad Fati, iaitu Fellow Penyelidik Undang-Undang dan Perlembagaan Pensyarah Kanan di Pusat Polisi Perdana, Fakulti Teknologi dan Informatik Razak UTM KL. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Waalaikumsalam. Jadi hari ini menjadi fokus kepada kita semua. Sebentar saja lagi pukul 10 akan bermulanya sidang untuk menentukan sama ada rang undang-undang perbekalan ini diluluskan ataupun tidak. Mungkin dari segi pandangan doktor sendiri terhadap perbahasan yang telah pun berlangsung sehingga hari ini bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ridwan, Syu. Dan saya rasa persoalan berkaitan dengan belanjawan ini memang jadi tumpuan pada hari ini. Yang pertamanya, belanjawan itu memang pentinglah kerana dia melibatkan perbelanjaan bagi kita menghadapi COVID-19 yang amat mencengkam akhir-akhir inilah. Yang keduanya, menjadi tarikan kerana kita mendapati situasi politik yang ada sekarang ini, yang kita lihat sebelum belanjawan lagi sebenarnya bermula dengan permohonan kerajaan untuk mengisytiharkan darurat, kemudiannya dianggap oleh Datuk Agung sebagai belum dirasakan perlu, dan nasihat-nasihat Datuk Agung supaya diberikan tumpuan belanjawan ini supaya diluluskan, dan juga agar ahli-ahli politik tidak terlalu politicking, dan juga pesanan Datuk Agung supaya ahli-ahli parlimen tidak melakukan sesuatu tindakan yang boleh menjejaskan ketenteraman dari sudut politik. Dan kemudian kita dapati selepas pembentangan belanjawan pada 6 hari bulan baru-baru ini, kemudian membawa kepada perbahasan yang kita rasakan agak hangat juga, bukan sekadar di dalam Dewan Ridwan, tapi juga di luar Dewan itu juga hangat diperkatakan di kalangan rakyat. Dan saya percaya apa yang menjadi keputusan hari ini menjadi tumpuan seluruh negara. Ada banyak spekulasi lah di luar sana itu. Kadang-kadang kita tak boleh juga nak ambil serius sangat. Kadang-kadang mereka ini tidak mempunyai maklumat dan juga data-data yang mencukupi, terutamanya orang awam di luar sana. Ada dua cara, sama ada untuk kita meluluskan undang-undang ni sama ada secara bulat suara ataupun undian belah bahagi. Ini antara dua perkara yang sedang ditimbal balik oleh masyarakat di luar sana. Dan pada pandangan doktor sendiri, bagaimana ialah kelulusan untuk undang-undang ni akan berlaku seketika nanti? Jika dilihat dari sudut situasi politik dan juga beberapa pengundian dibuat di Dewan Rakyat sebelum ini, seperti pelantikan speaker dan juga beberapa rang undang-undang, memang ada permintaan untuk diadakan belah bahagi. Belah bahagi ini satu kaedah yang lain, sebab kebiasaannya kaedah pertama yang dipilih ialah kaedah pengundian secara umum, iaitu dengan speaker menyatakan dari sudut persetujuan, dan persetujuan itu berdasarkan suara yang kuat itu dianggap sebagai setuju. Tetapi apabila terdapat permintaan di kalangan ahli-ahli parlimen untuk diadakan belah bahagi, maka diadakan pengundian berdasarkan kepada jumlah sokongan, bagi yang menyokong, bagi yang tidak menyokong, dan juga berkecuali. Dan berdasarkan kepada kedudukan sokongan kerajaan yang ada sekarang ini dan juga yang sebelum ini, saya rasakan kemungkinan besar akan dilaksanakan belah bahagi. Kita akan lihat dari sudut jumlah sokongan, dan kita mengharapkanlah agar ahli-ahli parlimen ini membuat satu keputusan yang berdasarkan kepada kepentingan rakyat. Dan juga kita juga dengar tentang kami boleh terima tetapi dengan syarat. Ini merupakan satu term ataupun boleh dikatakan sebagai sokongan bersyarat. Bagaimana sokongan bersyarat ini mampu mempengaruhi kelulusan rang undang-undang sebentar saja lagi? Ini menarik juga sebenarnya, Ridwan. Dia sebenarnya di dalam pengundian di parlimen itu, dia tidak ada satu bentuk sokong bersyarat, itu tidak ada. Jadi pada hari ini kita akan tengok sama ada yang menyatakan sokongan bersyarat itu benar-benar memberikan sokongan atau tidak.
Tetapi saya percaya perkara-perkara yang diminta itu berkaitan dengan umpamanya KWSP dan juga berkaitan dengan moratorium yang untuk dilanjutkan yang pernah dibuat oleh kerajaan sebelum ini. Dia merupakan perkara-perkara di dalam pertimbangan kerajaan. Kita kena faham dalam konteks KWSP ini telah ada respon di pihak kerajaan dan ada perubahan-perubahan selepas daripada pembentangan itu sendiri. Maknanya kerajaan mengambil tindakan berdasarkan kepada cadangan-cadangan itu. Cumanya mungkin kehendak-kehendak itu tidak 100% dipenuhi. Dan saya percaya umpamanya kita ambil isu antara yang dikritik berkaitan dengan jasa, peruntukan jasa yang agak besar juga, lebih 80 juta. Dan semalam kita mendengar kenyataan Menteri Penerangan Komunikasi yang menyebut bahawa nama jasa itu tidak digunakan tetapi menggunakan nama lain dan peruntukan itu mungkin akan dinilai balik, mungkin dikurangkan dan sebagainya. Dan yang penting sebenarnya fungsi itu. Yang dikritik sebenarnya fungsi jasa yang dikatakan digunakan untuk kepentingan politik kepartian. Dan menteri telah memberikan jaminan dia bukan untuk tujuan politik tetapi untuk mendidik rakyat. Saya kira itu yang paling penting di situ. Dan memang kementerian yang berkaitan dengan komunikasi ini perlu kepada peruntukan yang khusus untuk memberi penerangan kepada rakyat, mendidik rakyat itu. Satu lagi yang menjadi kerisauan kebanyakan masyarakat Malaysia di luar sana, berkemungkinan besar terdapat penundaan bagi pelulusan rang undang-undang perbekalan ini disebabkan oleh ada beberapa kementerian yang masih belum lagi menggulung belanjawan tersebut, tetapi dijangka akan menggulungnya hari ini sebelum belanjawan 2021 itu diluluskan. Jadi mungkin pandangan Prof sendiri, Doktor sendiri, bagaimana sebenarnya kepentingan untuk setiap kementerian tersebut menggulung belanjawan 2021 untuk sebelum ianya diluluskan? Ya. Parlimen ini dia sebagai satu pentas untuk membincangkan soal-soal rakyat dan dia salah satu institusi yang melaksanakan check and balance, semak dan imbang di dalam negara kita. Maksudnya parlimen perlu menyediakan mekanisme yang terbaik bagi membolehkan ahli-ahli parlimen mengemukakan pandangan dan pandangan-pandangan itu perlu ada respon daripada pihak kerajaan. Itu prosesnya begitu. Tetapi kita tahu di dalam keadaan sekarang ini kita berdepan dengan kekangan dari sudut wabak dan tempoh masa terpaksa dipendekkan dan hal ini bukan sahaja berlaku dalam konteks parlimen, saya kira dalam semua sektor. Dan kita mengharapkan ahli-ahli parlimen memahami soal ini sebab imbangan antara demokrasi dan juga nyawa kesihatan ini satu perkara yang penting untuk kita lihat. Memang kita inginkan demokrasi tetapi nyawa itu lebih penting. Dan saya kira imbangan yang dilaksanakan melalui pentadbiran parlimen sekarang saya kira itu wajar. Dan dari sudut penjadualan itu sudah dianggap sebagai wajar selepas mendapat nasihat daripada pihak Kementerian Kesihatan. Itu yang penting. Jadi jangkaannya sama ada diluluskan ataupun ditolak. Jika ditolak, apa akan berlaku kepada situasi politik Malaysia? Ya. Mungkin juga dari segi perlembagaan pula bagaimana? Ya, menarik itu Ridwan. Dia sebenarnya yang dibentangkan itu ialah yang pertamanya rang undang-undang perbekalan 2021 untuk mendapat kelulusan lebih daripada 164 bilion. Dan yang keduanya yang dibentangkan juga ialah usul anggaran pembelanjaan pembangunan 2021 yang dibuat bagi mengeluarkan wang daripada kumpulan wang pembangunan di bawah Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966. Dia ada dua usul sebenarnya. Dan usul yang pertama itu melibatkan wang-wang yang perlu dikeluarkan daripada kumpulan wang yang disatukan persekutuan. Dan itu merupakan satu perkara penting sebab dalam perlembagaan persekutuan perkara 100 wang itu tidak boleh dikeluarkan melainkan melalui rang undang-undang perbekalan. Dan wang itu nak digunakan untuk tujuan-tujuan sangat penting, umpamanya membayar gaji penjawat awam dan juga pembelanjaan pengurusan yang lain di dalam institusi kerajaan. Walaupun kita ada sebenarnya sebanyak 72 bilion yang boleh dikeluarkan walaupun tanpa kelulusan pada hari ini, dalam bentuk pencen dan juga dalam bentuk bayaran kembali hutang, tetapi itu kurang signifikan berbanding dengan rang undang perbekalan. Maksudnya jika sekiranya tidak diluluskan seolah-olah kerajaan tidak ada wang untuk berbelanja dan jentera kerajaan lumpuh, dan itu tidak boleh berlaku, Ridwan, tidak boleh berlaku. Dan jadi maknanya apabila tidak diluluskan dari sudut moral, ni saya cakap dari sudut kebiasaan, ia ditafsirkan sebagai kerajaan tidak memiliki keyakinan di dalam parlimen dan
kebiasaannya walaupun tidak ada dalam perlembagaan, kebiasaannya kerajaan akan berundur dan meletakkan jawatan. Tetapi dalam hal ini saya kira antara pendekatan yang akan dipakai ialah konsep muafakat dan juga konsep musyawarah. Muafakat maksudnya pihak kerajaan perlu berbincang kembali dengan pemimpin-pemimpin politik yang lain, dan juga yang kedua musyawarah, pihak Perdana Menteri mungkin berbincang dengan Yang di-Pertuan Agong yang untuk melihat apakah solusi yang boleh dilaksanakan, dan memang ada beberapa solusi yang boleh dilaksanakan dari sudut pilihan-pilihannya. Sekiranya keadaan benar-benar terdesak, apakah tindakan yang boleh diambil oleh Perdana Menteri sendiri untuk menyelesaikan masalah ini? Saya kira langkah yang paling wajar ialah menghadap Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk menilai apakah langkah yang perlu. Kerana dalam situasi yang kita ada sekarang agak berbeza, dan saya rasa Perdana Menteri mengambil tanggungjawab itu. Jika sekiranya terus meletakkan jawatan, dia bermakna negara kita berada dalam keadaan tidak ketentuan politik, political uncertainties. Maksudnya dalam keadaan belum ada calon yang boleh menggantikan secara jelas. Kita tak nampak calon yang jelas untuk menggantikan. Jadi apa yang wajar dilakukan, berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, dan di sana ada beberapa option. Umpamanya yang pertamanya pilihannya adalah untuk di bawah perkara 150, iaitu untuk mengeluarkan atau mendapatkan kelulusan perbekalan secara ordinan darurat. Yang ini pernah dilakukan pada tahun 1969 dan Pembelanjaan Negara pada tahun 1970 di bawah ordinan darurat kuasa-kuasa perlu nombor 3. Itu dilakukan dan dapat dilaksanakan Pembelanjaan Negara pada waktu itu. Tetapi berbezanya pada waktu itu dia bukan dalam situasi belanjawan ditolak. Dia dalam situasi negara dalam keadaan tidak aman. Tetapi sebagai solusinya, kerana perlembagaan ini satu mekanisme yang menyediakan jalan keluar bagi sebarang kemelut, saya rasa itu adalah satu solusi. Tetapi selain daripada itu, jika sekiranya Yang di-Pertuan Agong merasakan bahawa ada pihak lain atau individu lain, ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti, maka boleh dilantik Perdana Menteri yang baru di situ. Buat masa ini, tetapi kalau dilihat pertemuan yang lepas, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tahu kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara tidak ada senarai nama yang menyokong secara jelas. Jadi di situ kita rasa itu agak belum pasti adakah dia satu solusi yang boleh digunakan. Mungkin apa harapan doktor melihat kepada gambaran yang telah pun berlaku semasa perdebatan sehingga ke hari ini, dan juga mungkin sedikit jangkaan daripada doktor? Sebenarnya di dalam politik ini, perkara yang paling penting ialah kejujuran. Ahli politik diberi amanah oleh rakyat, dan amanah itu hakikatnya datang dari Allah SWT, datang dari Tuhan, bukan untuk meraih sokongan semata-mata kuasa untuk individu, tetapi dia adalah satu tanggungjawab yang akan ditanya satu hari nanti. Dan saya percaya kalau setiap ahli politik mengambil perkiraan demikian dalam situasi negara berdepan dengan kemelut wabak COVID-19 ini, kita rasakan bahawa tumpuan yang diberikan oleh rakyat sebenarnya adalah untuk menyelesaikan masalah kesihatan dan juga untuk mendapat kebajikan-kebajikan asas dalam konteks keperluan hidup yang asas, yang basic. Dan jika sekiranya ini diberikan keutamaan, harapan kita agar belanjawan ini diluluskan. Dan soal dari sudut pandangan-pandangan politik, perbezaan dari sudut pendekatan ekonomi dan sebagainya, ia boleh dilaksanakan dengan cara yang kemudian. Okey, baik, itu harapan yang disuarakan oleh Dr.